Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimna bima yanfa'uni. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma akhiri hayatina minad dunya biqawli la ilaha illallah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hari ini bersama dengan 23 Rabiul Akhir, alhamdulillah kita menyambung siri kuliah himpunan zikir pagi petang. Okey, subhanallah, kita sebenarnya dah habis bab 30 kitab Riyadhus Shalihin. Kita break sekejap. Okey, tapi bukan tarik handbrake. Okey, bukan matilah. Sebab sebenarnya zikir pagi petang ada dalam Riyadhus Shalihin sebenarnya, tapi dia bab belakang. Okey, jauh lagi. Tetapi ada urgensi, ada keutamaan untuk kita utamakan dulu membincangkan zikir pagi petang, sebab ini adalah rutin kita, rutin harian kita. Okey, subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan zikir pagi petang ini setiap hari. Setiap hari. Dan zikir dalil untuk zikir pagi petang ni ada banyak. So, kita utamakan dulu pembincangan zikir pagi petang. Alhamdulillah. Dan kita tahu, kita belajar sunnah Nabi, sunnah Rasulullah SAW, okey, untuk kita hidupkan. Okey, kita belajar, kita ambil tahu, okey, dalil-dalil yang sahih sebab kita nak amalkan. Bila kita amalkan, sekaligus kita sebenarnya tengah menghidupkan sunnah Nabi. Okey, kita amalkan, kita hidupkan sunnah Nabi, subhanallah, Allahu Akbar, dan kita bersyukur sangat-sangat Allah beri kita hidayah taufik untuk mengamalkannya sampai hari ini. InsyaAllah sampai mati, sampai ajal kita tiba. Subhanallah. Dan bila lepas ni kita dah mula amalkan istiqamah, insya-Allah. Okey, Allah akan bagi kita hidayah untuk mengajarkan, menyampaikan, menyebarkan, menasihatkan, insya-Allah. Okey, buat istiqamah, insya-Allah Allah akan bagi kita hidayah untuk menyampaikan, menyebarkan, okey, mengajarkan pada orang-orang lain yang mungkin belum tahu atau mungkin dah tahu tapi terlalai. Okey, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ni. Subhanallah. Dan kalau kita perhatikan pun, zikir pagi petang ni banyak yang kita dah familiar, betul? Banyak yang kita dah tahu, betul? Contoh, Ayatul Kursi, 3 Kul, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang paling takkanlah tak tahu, tahlil. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Banyak yang kita dah tahu, kita dah biasa. Subhanallah, Allahu Akbar.
Cuma hari ni kita mungkin amal tapi kita mungkin tak perhatikan dalilnya. Kita dah hafal tapi kita tak faham maknanya. So insya-Allah saya mohon semua bersabar sebab siri kuliah ini mungkin mengambil masa sebab kita tahu zikir pagi petang ni ada sikit ke banyak? Banyak. Sabar ya. Bersabar dan terus bersabar. Allahu Akbar. Okey. Buku yang menjadi rujukan kita bersaiz poket. Okey. Bersaiz poket terbitan Ghulam Ad-Dakwah di mana buku sekecil ini telah dihimpunkan zikir pagi petang yang sahih. InsyaAllah. Kalau kita perhatikan tak banyak mana pun. Kan? Sebenarnya. Cuma hari ni ada yang masih baru. Terutamanya sahabat-sahabat kita ataupun saudara-saudara kita yang masih kat luar, yang masih bekerja, masuk pukul 8, masuk kerja pukul 9. Okay? Dia rasa apa? Dia rasa tak sompek. Kan? Nak zikir pagi. Subhanallah, Allah Akbar. So tak ada alasan bagi kita yang dah pencen ataupun tidak bekerja yang punch card. InsyaAllah. Subhanallah, tetapi saya nak seru diri saya dan kita semua. Okay. Selepas solat fajar, solat subuh. Okay. Jangan rushing. Please sit down. Duduk sebentar. Bukan lama. Okay. Lepas solat subuh, teruskan dengan zikir lepas solat. Okay. Zikir lepas solat. Dalam buku solat cara Nabi tu, jangan ambil contoh satu. Solat cara Nabi. Dekat buku poket solat cara Nabi, dekat belakang tu ada zikir lepas solat. Okay, sifat solat Nabi. Yang ni sifat solat Nabi. Jadi zikir lepas solat ada dalam yang ni. Solat cara Nabi. So ni full package. Solat cara Nabi plus zikir lepas solat. Bangun? Tak. Duduk lagi. Okay. Duduk sikit lagi. Okay. So lepas solat subuh, solat fajar. Okay. Amalkan zikir lepas solat. Minima sangat-sangat. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar 10 kali. Tapi sebenarnya, apalah salahnya? Tambah sikit beberapa minit lagi, cukupkan 33. Boleh? Okay, tu zikir lepas solat. Kalau yang tu dekat yang buku yang ni, sifat solat Nabi. Alright? Okay. Kemudian jangan bangun lagi, jangan rushing lagi. Jangan masuk dalam dunia dulu. Dunia kita yang penuh aktiviti pancaroba tanggungjawab ni. Duduk sikit lagi, teruskan dengan zikir pagi. Kalaulah kita ni baru nak berjinak-jinak dengan zikir pagi. Baru nak berjinak-jinak. Lepas tu tengok pula. Ni sekejap buku surat ni. Untuk waktu pagi kan. Ya Allah. 30 muka surat. Kan? Baru nak berjinak-jinak ni. Yang dalam ni semua dah. Alhamdulillah kan. Dah ahlinya. Alhamdulillah. Yang contoh anak-anak kita. Anak buah kita kan. Baru nak berjinak-jinak. 30. Menggigil dia tengok. Sempat ke ni. Okay. Subhanallah. Cakap dengan dia. Paling tidak. Paling tidak. Itu dah tentulah kan. Ayat kursi semua dah tahu. 30 dah tahu. Paling tidak. Mulakanlah dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sepanjang hari 100 kali. Tak sempat 100 kali duduk lepas subuh tu, paling kurang buatlah 50. Nanti petang buat lagi 50. Boleh? Ini saya cerita ni semua minima dulu. Tapi kita yang kat dalam ni jangan pilih minima pula. Okay? Ni saya cerita sebab kita nak berdakwah kat luar. Kita nak menyampaikan. Okay? Kita guna cara yang paling minima dulu. Right? Subhanallah. Apa nak membuatkan saya dan saya harap kita semua paling tidak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir tu. Kita bukan nak bincang hari ni, saya nak bagi sikit je dulu. Paling tidak 50 kali, bila kita faham, kita dah tahu kan, kenapa kita diciptakan, kenapa dunia ini diciptakan, kenapa syurga diciptakan, kenapa neraka diciptakan, kenapa malaikat diciptakan.
Kenapa? Adalah kerana kalimah la ilaha illallah. Tak boleh ke kita duduk sekejap? Okey, sebelum kita pergi dapur ke, buat kerja ke, pergi mana-mana ke, tolong zikir, tolong bertahlil. La ilaha illallah. Kalau kita sedarlah kita wujud hari ni, dunia wujud hari ni, langit wujud hari ni, sebab la ilaha illallah. Adakah patut kita mengutamakan yang lain selain daripada untuk mengucapkan la ilaha illallah? Masuk syurga kerana la ilaha illallah. Mati dengan kalimah la ilaha illallah. Apatah lagi bukan dengan lisan sahaja tetapi zikir sekaligus dengan hati. Kalau kita sedarlah betapa pentingnya kalimah tu, adakah kita akan tinggalkan sesibuk apa pun kita? Sesibuk apa pun kita waktu pagi. Mampu tak kita untuk tinggalkan kalimah tu? Kalau tak mampu buat 100, buat 50 dulu. Nanti sambung lagi. Boleh? Dan hari ni subhanallah, Allah Akbar. Seperti apa yang panas sangat punggung kita? Kena halau daripada masjid ke? Kena halau daripada rumah ke? Sampai tak boleh nak duduk 50 kali baca la ilaha illallah. Kenapa panas sangat punggung kita? Ada siapa marah kita ke duduk lama-lama baca la ilaha illallah? Ada? Ada? Jangan salahkan syaitan. Sebenarnya nombor 1 tu ialah nafsu kita. Syaitan tu cuma bisik je. Yang bangun tu siapa? Syaitan cuma bagi cadangan Cuma bisik. Yang bangun pergi siap makan tu siapa? Kita. So nak salahkan syaitan dulu. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. So jangan panas punggung. At least lepas zikir, lepas solat, zikir pagi paling kurang. Tak mampu buat semua sekaligus bagi orang yang baru bagi orang yang baru. Kita yang dah pencen ni, yang tak ada buat apa tu, habiskan sebelum terbit matahari. Okey. Pilihlah 2 atau 3 yang memang kita dah biasa. Contoh bismillahirrahmanirrahim itu 3 kali. Itu selamat dunia akhirat. Tak nak ke? Okey, satu pelindung. Seperti perisai. Allahu Akbar. Dan hari ni kita berdoa, kita berharap dengan kita zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebagai bukti. Bukti apa? Bukti apa? Ya Allah, aku benar mencintaimu. Aku benar nak masuk syurgamu. Aku benar nakkan cintamu. Kalau benar, buktikan. At least, paling kurang, kita tahu kita dicipta kerana kalimah ini. Maka stay. Boleh? Stay untuk zikir la ilaha illallah. Kalau Allah datang, maksud saya, Allah dah tetapkan ajal kita datang waktu itu, sampai dah masa kita nak balik, kita nak pergi, sekurang-kurangnya memang lidah kita tengah bertahlil, sedang menghadap kiblat dalam wuduk. Allahu Akbar. Tak ada lebih indah daripada itu. Allahu Akbar. Faham Boleh? Sesibuk apa pun. Saya ingatkan diri saya terutamanya, dan kita semua, jangan terus nak panas punggung, terus nak bangun, duduk sekejap. Paling tidak. Baca kursi 3 kul, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, aku benar mencintaimu. Aku benar mengutamakan akhirat daripada dunia ini, ya Allah. Aku benar nakkan syurgamu, ya Allah. Inilah salah satu buktinya, ya Allah. Paling tidak. Boleh? Nak syurga ke tak nak ni? Tak semangat je. Dia kalau nak pun macam gitu gaya jawabnya. Okay. Subhanallah. Tahu tak orang geram getap gigi macam mana? Dia kalau dia nak, sampai Rasulullah kata, jangan buat bid'ah. Okay. Macam apa? Ketak gigi. Ketak gigi tu sebab nak. Ni kalau kehendak longgar, memang kemampuan tu pun longgar juga. Okay. So kena firm. Aku nak, ya Allah.
Aku nak tolonglah ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita tak mampu, kita dah ada kehendak, tapi kita tetap tak ada kemampuan, kita tetap tak ada daya kalau Allah tak bagi taufik, Allah tak tolong. Subhanallah. Allahu Akbar. So, bukan minggu lepas, kelas terakhir Oktober, kita dah bincangkan surah Al-Ahzab ayat 41, ayat 42. Depan tu. Seruan untuk orang-orang yang beriman. Betul? Alamak, subhanallah. Tak bawa pula. Tertinggal lah ni. Semalam ada kelas. Surah Al-Ahzab. Surah keberapa? Dah hafal dah? Ada 114 surah. Daripada hari yang saya cakap hari tu, sebut indeks, lebih kurang nak sampai Ramadan, kita ada lebih kurang 4-5 bulan lagi. So, kalau satu hari satu surah, 114 surah berapa hari? 114 hari tu berapa bulan? Tak sampai 3 bulan. Maknanya sebelum Ramadan kita dah hafal 114 surah. Itu pun kalau satu hari satu surah. Boleh? Sekali lagi, kalau nak. Kalau tak nak, tiba-tiba asyusyah. Kalau nak, insyaAllah boleh. Surah ke-33. Sebab kita ada sahabat baru. Ijaz ada indeks tak? Indeks ada. Ambil, nak tunjuk. Pinjam. Sebab ada sahabat baru kan. Saya bukan tak nak hafal. Susah nak bawa. Kita dah mudahkan, Alhamdulillah. Pertubuhan Darul Zahra sebagai untuk mengisi tabung kebajikan Pertubuhan Darul Zahra. Kita dah siapkan indeks, dah print color, laminate 1 sampai 114. Disusun nombor, jadi senang kita nak refer, senang kita nak hafal. So nanti kalau tengok surah ke-33, pergi dekat nombor 33, tengok muka surat. Terus tahu Quran nanti muka surat berapa. Boleh dapatkan juga nanti dekat admin. Right. Surah ke-33 ayat 42. Ayat 41. Kita dah tengok ni kan? Apa yang Allah beri peringatan kat sini? Wahai orang-orang yang beriman, yang telah mengaku mereka beriman, tetapi imannya masih rapuh, turun naik. Apa yang Allah perintah kat situ? Ingatlah Allah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah. Ia adalah satu perintah. Bila perintah daripada Allah, hukumnya wajib. Sebab ni perintah daripada Allah. Ingat Allah. Zikran kathira. Sebanyak-banyak. Setelah Allah ingatkan kita, ingatlah dia banyak-banyak. Lepas tu Allah beritahu apa dalam ayat ni? Allah beritahu apa? Setelah Allah beritahu, wahai orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Lepas tu Allah kata apa? Allah suruh kita ingat dia. Allah bagi waktu juga sekali kat situ kan? Dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Kenapa pagi dan petang? Kenapa? Spesifik Allah sebut kat situ, wasabbihuhu bukratan wa asila, pagi dan petang, sebab menurut ulama, maksud pagi petang kat sini juga bermaksud sepanjang masa. Sebab pagi tu ialah awal siang, petang tu ialah awal malam. Dan ketahuilah, keadaan kondisi kehidupan seseorang manusia itu dalam tempoh 24 jam adalah tergantung bermula awal pagi untuk kehidupan siang dia, dan bagaimana keadaan kehidupan dia waktu malam adalah tergantung pada awal petang. Sekali lagi saya ulang. Sebab apa kat dalam ayat ni, setelah Allah ingatkan kita, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Sebab waktu yang akan menentukan keadaan seseorang manusia itu
selama 24 jam. Dimulakan dengan apa yang dia buat, apa yang dimulakan pada awal pagi untuk kehidupan waktu siang. Dan yang menentukan kehidupan dia, keadaan dia waktu malam ialah apa yang dimulakan pada petang hari. Sebab itulah zikir pagi dan zikir petang. Faham boleh? Jadi kita juga boleh mengambil zikrah yang kita nak apply dalam hidup kita hari ini ialah zikir pagi dan petang sebagai salah satu usaha kita untuk menentukan supaya sepanjang hari kita itu 24 jam adalah dalam keadaan selamat. Selamat dunia dan akhirat. Okay? Allahu Akbar. Boleh? Sekarang nampak tak pentingnya zikir pagi petang? Okay? Kalau zikir pagi, dia menentukan siang kita, keadaan siang kita tu, hari tu. Okay? Dan zikir petang menentukan keadaan kehidupan kita di malam hari. Subhanallahu Akbar. Sebab itulah Allah dan Rasul sangat mengingatkan kita berkali-kali tentang mengingat Allah sebanyak-banyaknya dan waktu pagi dan petang. Okay? Jangan kita ingat pagi je atau petang aja Dia maksudnya merangkumi setiap waktu. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita minggu lepas pun ada tengok surah 40. Saya ulang sekali sebab kita ada sahabat baru hari ni. Surah ke-40, surah Ghafir ayat 55. Fasbir. Okay. Maka bersabarlah. Inna wa'adallahi haqqu wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Okay. Maka bersabarlah wahai Muhammad dalam perjuangan menegakkan Islam. Sesungguhnya janji Allah untuk menjayakanmu adalah benar. Dan pohonlah ampun bagi salah silapmu. Serta bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Okay. So, nampak? Ini lagi satu contoh. Kita kena beristighfar, bertasbih, bertahmid. Kita nampak dalam ayat ni ada apa? Wastaghfir, wasabbih, bihamdi rabbik. Okay. Ada tambahan lagi. Ada istighfar, ada bertasbih, ada bertahmid. Subhanallah. Jadinya sangat-sangat rugi kalau kita tidak mengamalkan zikir pagi, petang. Allahu Akbar. Untuk keselamatan dunia, akhirat. Okey. Subhanallah. Dalam buku kita ni, ada dah kan dekat mukadimah tu ada dalil surah Ali Imran. Dekat mukadimah ada surah Ali Imran ayat 191 iaitu ciri-ciri karakter ataupun akhlak ulul albab adalah mereka yang yazkurunallah, sentiasa ingat Allah. Ketika jangan baring dulu. Diri dulu. Saya sebut dah kan ayatnya. Okey. Kalau senang nak ingat posisi solat. First, wajib ialah diri. Tak boleh diri, duduk. Tak boleh duduk baru baring. Jadi macam itulah ayat 191 Allazina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim sekaligus wa yatafakkarun dan tafakur alam. Okey, subhanallah. So ada kat situ yazkurunallah. Okey. So sentiasa mengingat Allah. Kemudian saya ada share dekat grup juga hadis Bukhari nombor 634 dekat WhatsApp group pagi tadi kan. Sama hadis yang sama iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Maknanya Rasulullah sentiasa ingat kepada Allah. Sebab itulah okey, Rasulullah sudah tinggalkan kita. Okey, boleh dapatkan juga buku poket yang ni. Wah, banyak betul promo hari ni Okey. Tak mahal. Murah daripada nasi kerabu. Kalau boleh beli borong, tak ada mahal ni pun. Okey. Yang ini pula 72 doa dan zikir. Okey. Daripada semua kan. Nabi dah ajar kita. Start daripada sebelum tidur Start daripada sebelum tidur.
bangun tidur, semualah, semua sekali. Ada 72 doa yang sahih. Alhamdulillah dalam buku poket ni, supaya semua kita buat, ada doanya. Contoh, masuk toilet ada doa tak? Pakai baju ada doa? Semua ada doa. Supaya apa? Setiap aktiviti kita tu, yang apa yang kita buat tu, maknanya bila kita baca doa, kita ingat Allah. Tu yang tadi, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Macam mana nak ingat Allah banyak-banyak? Nabi dah ajarkan kita semua doa. Doa sebelum makan, doa lepas makan. Semua dah ada. Jadi boleh katakan tak ada yang tertinggal. Jadi itulah tanda sebagai kita ni mencintai Rasulullah. Iaitu dengan amalkan sunnah Nabi, baca doa. Dan setiap aktiviti ada doa. Nabi dah ajar. Tidak ada yang Nabi terlupa nak ajar. Nabi tertinggal nak ajar. Tak ada Subhanallah. Semua Nabi dah sempurnakan. Nabi dah sampaikan pada kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Okay. Saya dah share dekat grup juga kan. Dekat WhatsApp pagi tadi. Okay. Hadis Bukhari nombor 6407. Perumpamaan orang yang sentiasa berzikir kepada Rabbnya. Dan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dengan orang yang mati. Hakikatnya dia hidup. Dia berjalan. Tapi hatinya mati. Kenapa hatinya mati? Sebab tidak ingat Allah. So jangan sampai kita ni rupanya banyak bergerak. Kan? Subhanallah. Sebab dia kata perumpamaan orang yang sentiasa berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dengan orang mati. So beza tak? Orang hidup dengan orang mati sama tak? Tak sama lah kan? Okay? So kita nak jadi orang hidup ke orang mati ni, hakikatnya kita memang hidup. Yang paling penting hidupkan ialah hati kita. Okay? Subhanallah. Okay. Muka surat. Ni belum muka surat. Seterusnya dalam buku poket kita ni, dalil yang diletakkan ialah surah An-Nisa. Surah An-Nisa dekat mukadimah. Kalau buka daripada depan, 1, 2. 1, 2, 3. Surat 4. Kalau buka daripada depan. Nampak tak atas sekali tu? An-Nisa ayat 142. Nampak tak? Dah jumpa? Jumpa? An-Nisa ayat 142. Ada Pinjam dulu pun boleh. Ayu tak ada lagi? Siapa tak ada angkat tangan? Nanti pulang kat rak. Nanti balik tak boleh bayangkan pula nanti macam mana. Okey, dah. Nampak tak? Buka daripada depan. 1, 2, 3, 4. Tengok atas sekali, ada nampak? Surah An-Nisa ayat 142. Ada? Ada kan? Okey. So dalam ayat 142 ni, surah An-Nisa surah ke berapa? 4. Ayat 142. Okey. Kita perhatikan dekat hujung tu. Tapi tak boleh. Kalau orang panggil kita munafik, kita marah tak? Marah kan? Okay. So, sebelum kita marah orang tu, kita tahu dulu apakah antara ciri-ciri orang munafik dan lepas tu cek diri kita. Kalau ada, maknanya munafiklah kita tu. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Azlina ada buku? Ada? Acik ada buku? Boleh? Nak satu ke? Nak pinjam satu ke? Nak share? Nak share. Okay. Sharing is caring. Okay. Okay. Sesungguhnya, inna. Sesungguhnya. Bila ada inna, jangan ragu Sebab Allah yang sendiri berfirman sesungguhnya. Dan bila Allah mula dengan sesungguhnya, maknanya ada orang yang ragu-ragu. Selama-lamanya, sesungguhnya. Tidak ada keraguan, orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah
dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya. Apakah ciri munafik? Dia Islam tak? Islam, tapi batinnya kafir. Cek diri balik. Aku ke tu? Tanya diri masing-masing ya. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Na'udzubillah min zalik. Kita takut-takut, Allah biarkan kita dalam keadaan itu. Okay? Mereka pula, apakah ciri munafik? Antaranya ialah mereka pula apabila berdiri hendak solat, mereka berdiri dengan kusala, malas. Sebab tu dalam zikir pagi kita ada apa? Rabbi a'udzubika minal kasal. Daripada malas. Malas bukan tak mampu, bukan tak larat, tapi tak mahu. Malas tu aka tak mahu. Okay? Mereka berdiri nak solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya bertujuan riak, memperlihatkan solatnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman. So mereka solat dalam hati tu, hati terpaksa rela. Okay? Lepas tu pula, tak cukup tu pula, mereka solat pun sebab apa? Nanti kata dah tua-tua pun tak reti nak solat. Jadi dia solat sebabnya nak tunjuk kat orang. Sepatutnya, orang-orang beriman bersolat ataupun pergi solat dalam keadaan wajah yang berseri-seri, penuh bersemangat. Sebab tu qamu wa yuqimu wa iqamus solat. Maksudnya berdiri. Hari ni, kalau kita tengok askar, dia berkawat sambil duduk ke berdiri? Sebab apa? Sebab berdiri itu tanda semangat. Even dia nak rehat pun senang diri. Tetap berdiri. Sebab berdiri itu lambang semangat. So kalau tak nak munafik, kita mesti bersemangat dengan penuh semangat, muka berseri-seri sebab nak menghadap Allah. Bukan dalam keadaan terpaksa, malas-malas, bunyi macam anak kita kan, anak kita usul-usul macam ada cik tu. Apa berdecik mah. Tadi dah solat lagi. Macam itulah kadang-kadang kan, geram kita tengok anak-anak kita tu. Okay? Subhanallah. Patutnya macam mana kita solat? Berseri-seri muka kita. Sebab apa? Nak menghadap, nak bertemu, nak bercakap, nak mengadu, nak bermanja-manja, nak berkasih sayang, nak luahkan perasaan, kerinduan, kecintaan kepada Allah yang mencipta kita. Allahu Akbar. Okay? So, kalau orang munafik, dia dalam malas-malas, lepas tu dengan riak lagi. Yang untuk terkait kelas kita pagi ni ialah yang hujung tu. Wala, ni juga ciri munafik. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan tidak mereka ingat Allah kecuali sedikit. Sangat sedikit. Ciput. Allahu Akbar. Macam aku je tu. Tak ada yang boleh menasihat kita secara betul-betul atas batang hidung kita, rasa kena lempang kiri kanan 7 kali kecuali dengan Al-Quran. Sebab kalau ada orang nasihat kita pun, kau macam bagus. Okay? Tapi yang nasihatkan kita sekarang ni siapa? Yang beri peringatan kat kita ni siapa? Sekarang ini. Allah. Sebab itulah dalam tempoh hanya 23 tahun Rasulullah Nabi Muhammad SAW boleh mengubah jahiliah yang bunuh anak, tanam anak hidup-hidup, kaki arak, kaki zina, kaki judi, sembah berhala, berubah masyarakat jahiliah. Dengan apa? Dengan apa? Dengan Al-Quran. So hari ni masuk kelas-kelas Al-Quran sahaja yang boleh menegur kita. Berani orang tegur kita munafik sebab orang tahu kita ni kaki naik darah. Contoh. Okay. Jangan kau kritik aku. Kau siap. Contoh. Kalau kita ni jenis orang yang tak boleh terima kritikan orang, banyak-banyaklah masuk kelas Quran, banyak-banyaklah tadabbur Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran saja yang boleh menegur kita. Dengan cara yang kita, takkan kita nak marah Quran, betul tak? Sebab yang menegur kita ni siapa? 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 Siapa?
Rob. Apa maksud Rob? Yang cipta kita. Kita kalau orang tegur kuih kau ni patutnya bukan macam ni. Resepi aku suka hati aku. Resepi aku. Betul? Kek tu orang dah biasa makan kek. Dia tahulah kek kita tu something wrong. Betul tak? Dia tegur. Kita kata apa? Suka hati aku lah. Dia resepi aku. Betul? Jadinya hari ni yang tegur kita ni yang buat kita. Yang cipta kita. Yang cipta semua alam ni. Yang cipta langit, yang turunkan hujan. So kalau dia yang cipta kita, hanya dia je yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Apa yang kita perlukan. Apa yang boleh buat kita selamat dunia akhirat. Hanya Rabb kita. Kalau kita faham, kalau kita kenal Rabb, kita akan kata apa? Setiap kali kita berdoa, setiap kali kita baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sungguh ya Allah, Rabbi. Dikala kita panggil dia pun lain. Sebab kita kata apa? Wahai Tuhan yang mencipta aku. Wahai Rabb. Kita akan rasa, ya Allah, dekatnya kita dengan dia. Okey? Tapi dengan perasaan, bukan lisan saja, tak cukup. Okey? Ya Rabb. Kita tengok anak-anak Palestin ya. Anak-anak Palestin. Tengok, ya Allah. Dia boleh keluar daripada mulut dia. Ya Rabb. Ya Rabb. Padahal semua dah hancur. Mak pun tak tahu kat mana. Adik-beradik pun tak tahu kat mana. Tinggal di sebatang kara. Menggigil. Sebab apa? Ketakutan. Allah Akbar. Okay, sejauh mana kita kenal Rabb kita? Allah Akbar. Sebab itulah wahyu pertama ialah Iqra. Bismi Rabbik. Tuhan yang menciptamu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menciptamu. Hari ni tak ada yang boleh menegur kita dengan teguran yang paling kita sangat perlukan, yang boleh betulkan kita kecuali teguran daripada Rabb. Iaitu melalui ayat-ayatnya, melalui kalimahnya, melalui kata-katanya di dalam Al-Quran. Allah Al-Mutakallim. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Okay? So, bila kita berkata, kita bercakap ke anak kita, kita nak dia dengar, betul? Sekarang bila Allah berkata, melalui lisan kita, kita baca, telinga kita dengar, tapi kita tahu ni adalah ayat-ayat Allah, ayat suci, maka kita kena buat apa? Dengar dan patuh, taat. Okay? So, cek diri kita, ada tak ciri-ciri ni dalam diri kita? Ada ni. Ingat Allah bila susah. Ingat Allah bila sakit. Ingat Allah bila hilang barang. Hilang orang yang kita sayang. Subhanallah, syukur Allah datangkan kita ujian. Sebab apa? Sebab Allah tahu kita ingat dia terlalu sedikit. Maka Allah bagi kita ujian. Okay? Kalau dulu kita masa muda-muda nak melompat, nak berlari, no hal. Kau nak ajak aku naik Bukit Tasyur 5 kali sehari pun aku okey. Tapi sekarang 5 bulan dah tak naik kan? 5 tahun pun belum tentu kita nak naik, betul? Sebab apa? Sebab apa? Kita sekarang ni duduk pun, bukan berdiri, duduk pun Allah. Baring? Allah. Bukan suruh buat kerja tu, tu baru suruh duduk tu. Nak duduk pun Allah. Okay? Subhanallah. Saya ada dulu customer saya, dari bilik dia, nak pergi bilik air, bangun pagi nak gosok gigi, 5 kali berhenti. Sebab apa? Semput. Dari bilik tidur, nak pergi bilik air, 5 kali berhenti. Sebab apa? Tak cukup nafas. So, daripada bilik dia, nak pergi bilik air, dia ada 5 kerusi untuk dia duduk. Jalan sikit duduk. Allah. Bangun. Allah. Jalan lagi. Duduk lagi. Baru nak pergi bilik air. Tapi syukur sebenarnya itu tanda apa tu? Allah tengah mengaturkan kita supaya kita banyak ingat dia. Sebut nama dia, betul? Subhanallah. Alhamdulillah yang ala kulli hal. Sebab itulah, okay, betapa Allah sangat menyayangi kita. Dan Allah tahu sebab dia yang cipta kita. Alright? Okay, kemudian seterusnya, surah Al-Ahzab ayat 42. Tadi kita dah cakap dah. Okay, now pergi dekat kandungan.
Okey, pergi dekat muka surat 1. Kelebihan zikir. Dah? Dah nampak dah? Antara kelebihan berzikir. Kalau ikutkan dalam buku kita ni ada 8. 8 je. Bukan 8 je. Sebenarnya kelebihan berzikir ni banyak. Okey, ini yang disebutkan antara yang utama. Okey? Dan kalau kelas yang lepas kita ada sebut zikir pagi petang ni adalah sebagai menzahirkan kecintaan kita kepada Allah. Okey, kita ingat dekat dia. Okey, kita ikut buku kita. Nombor 1, ia adalah sebaik-baik amalan di sisi Allah. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Apakah nombor surah Al-Ankabut? 29. Okey. Apa makna Al-Ankabut? Labah-labah. 29 ayat 45. Kalau siapa pernah masuk kelas solat ke seminar solat ke mesti jumpa ayat ni. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis solah. Subhanallah, tertinggal pointer. Okey. Solat dekat sini. Betul? Wa aqimis solah. Ayat ini dimulakan dengan apa? Utslu. Tilawah. Bukan ikra'u Apa beza ikra' dengan utslu? Kalau tengok bahasa Melayu, apa makna dia tu? Terjemahan dia apa? Bacalah. Ikra' pun baca, utslu pun bacalah. Sebenarnya ada beza sebab itulah Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Sebab dia punya vocabulary dia lagi kaya, lagi banyak. Okay? So kalau tilawah, dia adalah bukan sekadar baca, dia adalah baca dan faham. Baca dan faham. So baca dan faham daripada apa? Kitab. Minal kitab. Iaitu Al-Quran. Baca dan faham dari Al-Quran. Wa aqimis solat. Dan dirikanlah solat. So tanya kat diri kita. Apa yang kita baca dalam solat tu kita faham tak? Kalau ikut perintah Allah kat dalam ni. Baca dan faham. Dan dirikanlah solat. Betul? Betul? Fatihah faham tak apa yang kita baca ni? Dah beratus ribu kali dah baca ni. Saya tak sebut terjemahan ni. Saya sebut faham. Apa yang tersurat dan tersirat. Apa yang kita sebut dalam solat. Okay, so ada banyak lagi kerja kita. Sebab kita jumpa ilmu Al-Quran ni. Alhamdulillah Allah temukan. Walaupun di hujung usia kita yang dah senja gila ni. Okay, tapi syukur Alhamdulillah. Minta sungguh-sungguh dengan Allah, Allah akan bagi kita kefahaman. So, nak betulkan hidup, betulkan cara solat kita. Dah berapa tahun kita solat, tapi sebenarnya kita tak faham bacaan-bacaan dalam solat kita. Ingat, itu adalah antara ciri-ciri solat munafik. Iaitu mereka tak faham apa yang mereka lalai. Memang lidah mereka ucap, tapi mereka lalai. Sebab apa? Sebab mereka tak faham. Okay? Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di dunia lagi, siapa yang solat, dan dia faham bacaan dalam solat tu, apa Allah bagi dekat dia? Tanha. Pencegahan daripada fahsya' dan munkar. So ada dua kerja. Supaya boleh mencegah kita dari fahsya' dan munkar ialah kita baca dan faham Quran yang kita baca dalam solat kita. Nescaya solat kita itulah yang akan menjaga, mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Okay. Keji ni contoh apa? Berzina. Mungkar ni contohnya apa? Syirik. Okay. Engkar dengan perintah Allah. Subhanallah. Dan lepas solat. Maknanya ketika kita solat, sebab kita baca dengan faham apa yang kita lafazkan dalam solat kita itu, Allah bagi kita satu pencegahan daripada fahsyat dan mungkar. Dan bila tambah lagi satu, di luar solat, memang dalam solat kita ingat Allah betul? Tambah lagi satu apa dia? Wala zikrullah.
Di luar solat, habis kita solat, kita mampu untuk ingat Allah. So, bila solat kita betul, sebab kita faham apa yang kita baca dalam solat, luar solat kita akan mampu untuk ingat Allah. Allah akan buatkan kita seseorang yang mampu untuk ingat Allah. Dan Allah ingatkan pada kita, wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya, mengingat Allah itu jauh lebih besar. Kenapa mengingat Allah itu jauh lebih besar? Hari ni, kita kenal pun idok VIP tu. Retis tu. Okay? Kalau kenal pun tidak, rasa dia orang tu ingat kat kita ke? Katalah kita bolehkan bukit besar masa dia datang dulu. Harap-harap dia ingat kita. Ya ke dia ingat kita? Ya ke dia ingat kita? Sebab itulah hari ni wala zikrullahi akbar. Sebab manusia yang kita ingat siang malam belum tentu ingat kat kita. Belum tentu. Walaupun keluar daripada rahim kita. Belum tentu anak kita ingat 24 jam ingat kat kita. Tapi kesan kita baca dan faham ayat-ayat Allah dalam solat kita, Allah cegah kita daripada keji dan mungkar, okey, sekaligus. Bila kita tak buat benda maksiat, maka kita akan mudah untuk buat amal soleh. Okey? So kita mudah untuk ingat Allah. Kita mudah untuk tolong orang. Kita mudah untuk hafal doa. Kita ada masa nak baca Quran, nak tadabbur Quran, nak ajar Quran. Allah bagi kita masa tu. Allah aturkan kita. Tiba-tiba ada orang datang kat kita. Boleh tak akak nak belajar Quran dengan Allah? Subhanallah. Kita tak cari, dia cari kita. Siapa yang hantar tu? Allahu Akbar. Ya Allah, sungguh aku dah belajar, aku kena berdakwah. Tapi aku tak tahu nak dakwah kat siapa. Allah hantar. Subhanallah. Tapi kalau kita tak baca, kita kata apa? Cari orang lain. Cuba kau tanya dia Tuhan. Dia bukan nak bersyukur orang datang kat dia. Dia kata apa? Akak sebenarnya tak sudah. Allah dah hantarkan dah. Kak, saya nak belajar Iqra je kak. Mesti akak boleh ajar saya. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik kamu adalah siapa yang allama dan ta'allam. Siapa yang belajar dan mengajar. Mengajar sampai untuk faham. Bukan mengajar sikit-sikit je. Mengajar sampai faham insyaAllah. Mudah-mudahan Allah izinkan. Okay. Dan itulah antara usaha kami, usaha kecil kami nak melatih. Bukanlah kami rasa kami yang paling pandai. Tak. Kita sama-sama berlatih dan melatih. Sama-sama berlatih dan melatih. Bakal-bakal da'i. Terutamanya sukarelawan. Dijemput hadir, datang, serah diri. Serah tengkuk. Okey. Kak, saya nak jadi da'i. Saya nak jadi Nasrullah, Nasruddin, penolong agama Allah. We are most welcome. Datanglah ke Daur Zahra, insyaAllah. Dengan sedikit ilmu yang kami ada, mudah-mudahan kita ataupun lebih pakar daripada kami, tolonglah datang sini dan ajar kami. Kita boleh berbincang strategi-strategi dakwah. InsyaAllah fokus di daerah Jempol ni. InsyaAllah. So, wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya, mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Okay. So, bila kata lebih besar, akbar maksudnya apa? Sesungguhnya lepas kita solat, yang paling besar ialah mengingati Allah. Lepas kita solat, apa yang paling besar? Apa yang paling besar? Mengingati Allah. Allahu Akbar. Dan kita tak mampu untuk cegah diri kita pada buat maksiat. Kita pun ada bisikan kita sendiri kan. Jangan salahkan syaitan ni. Kita pun ada bisikan kita sendiri, nafsu kita tu. Yang kita tak boleh bunuh nafsu kita tu. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Dengan syarat apa tadi? Kita bukan sekadar baca dan faham Al-Quran dalam solat kita. Okay, insyaAllah mencegah fujat. Bila kita dah tak buat maksiat, maka Allah akan ringankan kita. Dan kenapa seseorang tu tak buat maksiat sebenarnya? Dia boleh ke depan ke belakang.
Kenapa seseorang itu tak mampu buat maksiat? Sebab dia ingat Allah. Betul? Ketika orang tu ingat Allah, mampu tak dia berzina? Okey? Ketika dia ingat Allah, mampu tak dia mencuri? Memang ni malam gelap gelita. Tuan rumah ni memang tak ada. Tak ada orang pun tahu. Tapi tiba-tiba dia teringat. Kan Allah tahu. Maka dia tak jadi mencuri. Sebab dia tahu, dia kenal, dia takutkan Allah. Maka sesiapa yang ingat Allah, ketika seseorang itu ingat Allah, pasti dia tak buat fahsyak wal munkar. Subhanallah. Sebab tu ingat Allah lah yang paling besar lepas solat. Wala zikrullahi akbar. Sebab itulah Rasulullah dah ajar kita zikir pagi supaya lepas solat fajar, solat fardu kita tu, okey, diikuti dengan zikrullah, zikir lepas solat. Azkaru ba'da solat, azkaru sabah, diikuti dengan zikir pagi. Sebegitu sekali jadi pendinding kita. Supaya apa? Mencegah daripada fahsyak dan munkar. Okey. Subhanallah. Ni yang kita nak. Lepas kita solat, kita tak nak buat maksiat, kita takut nak buat maksiat, dan kita banyak ingat Allah. Okey? Subhanallah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Subhanallah. Okay? Boleh? Sekarang nampak betapa pentingnya kita zikrullah. Betapa pentingnya zikir pagi petang. Sebab Nabi tak pernah tinggal. Setiap hari zikir pagi dan zikir petang. Okay. Sekarang kita nak hidupkan sunnah Nabi. Sebab itulah kita nak belajar dan kita nak amalkan insyaAllah. Okay. Dan sebagaimana sabda Nabi. Ni pun ada share rasa ni pagi tadi kat group. Hadis dia. Hadis riwayat Tirmizi nombor 3377. Okay. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Mahukah aku beritahu kepada kalian mengenai sebaik-baik amal kalian? Yang paling suci di sisi Raja kalian, iaitu Allah. Yang paling tinggi darjatnya. Serta dia lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh. Kemudian kalian memenggal leher mereka. Dan mereka memenggal leher kalian. Kalau kita lah Rasulullah tanya macam tu. Nak tak? Nak tak? Mahukah kamu? Rasulullah tengah ajak kita method Satu kalau kita nak dakwah ke anak kita ataupun sahabat kita, nak tak akak ceritakan kat aku? Akak mau belajar semalam. Nak akak ceritakan? Boleh? Macam itulah method Rasulullah. Maukah kamu? Maukah kalian? Aku beritahu mengenai sebaik-baik amal kalian. Tapi seperti biasalah, kita lebih takut orang soal kita daripada kita soal orang kan? Jangan lupa dapatkan buku poket ni. Matlamat hidup, semua soalan dah siap. Untuk kita berdakwah. Soalan semua dah siap Kita sebelum dia soal kita soal dia dulu. Yang best dia bukunya apa? Tak payah buka belakang, tak payah buka tengah. Lepas dia soalan, bawah tu tukar jawapan. Siap dalil Quran. Ada orang dia tengok kita atas bawah tak percaya kita. Kau siapa lah. Kan? Kau skor agama belajar 6 je. Dia tak tahu kita grad usin. Contoh. Walaupun ambil sijil kan. Okey. Takkanlah kita dapat sijil kita pergi mana-mana dah. Okey. Yang paling penting bestnya ada siap dalil. Ada dalil. Ni bukan akak cakap. Ni bukan acik cakap. Ni bukan mak yang cakap nak. Ni kalam Allah. Ada dalil siap-siap Okey. Apakah jawapannya? Mereka berkata ya. Okey. Faqalu bala. Ya Rasulullah. Nabi bersabda. Apa jawapan Nabi? Zikrullahi ta'ala. Cuba tengok atas tu tadi. Apa fadilat yang Nabi tawarkan tadi tu? Sebaik-baik amal. Yang paling suci. Satu. Tadi sebaik-baik amal. Satu. Yang kedua paling suci. Di sisi Malik, dia sebut situ Malik, raja. Okey. Kemudian yang paling tinggi darjat
Dan lebih baik daripada infak emas dan perak. Dan lebih baik daripada bertemu dengan musuh kemudian kita berjaya bunuh musuh tu. Maksudnya apa tu? Kita berjihad lah tu kan. Dapat bunuh musuh Allah. Ada lebih baik daripada tu ke? Ibarat macam tu lah. Ada lebih baik daripada tu? Apa dia? Berzikir kepada Allah Ta'ala. Allah Akbar. Maka tak cukup lagi ke motivasi kita untuk bersemangat berzikir lepas solat, berzikir pagi, berzikir petang, zikir sebelum tidur. Semualah, semua zikir. Tidakkah hadis ini seperti menjanjikan bulan dan bintang untuk kita? Ini bukan manusia yang berjanji ni. Rasulullah SAW. Subhanallah. So, ni kelebihan berzikir nombor 1. Apa dia kelebihan berzikir nombor 1? Ia adalah sebaik-baik amalan di sisi Allah. Kalau ada pen merah, kalau ada highlighter, gariskan tu. Apa dia tu? Sebaik-baik amalan di sisi Allah. Colorkan tu. Dekat nombor 1 tu, bulatkan. Kita ni kan mata dah tak berabun. 1 tak nampak, 2 tak nampak. Ambil pen, bulatkan nombor 1 tu. Bulatkan nombor 1 tu. Lepas tu, gariskan, ia adalah sebaik-baik amalan di sisi Allah. Okay, gariskan Al-Ankabut ayat 45. Tu dalil dia. Gariskan. Boleh? Saya bukan ni apa-apa, tapi beginilah saya tulis nota dalam buku saya. Saya akan garis, saya akan tulis kat dalam ni. Sebab kita akan buka balik, baca lagi. Tulis. Tapi kita takut kecil sangat kan. Okay. Buat nota kat dalam ni. Esok kalau kita mati, anak kita jumpa buku ni, Allah gerakkan dia buka. Kita dah notakan, dia lagi faham, dia semangat tengok tulisan mak dia. Okay. Biarlah ada 1000 buku zikir pagi petang yang sama, dia takkan sama buku zikir pagi petang mak dia. Walaupun mak dia dah tak ada kat dunia. Dia akan menjadi seburuk-buruk tapi paling mahal dalam dunia. Boleh? Tinggalkan jejak-jejak kasih kita pada anak-anak kita melalui ilmu. Mak tak tinggalkan kau harta nak, tapi mak tinggalkan kau ilmu. Tulis siap-siap. Ni kenangan kita ni. Okay? So, dia nampak kita pagi petang pegang ni. Okay? Dia nampak pagi petang kat situlah mak aku duduk. Selagi tak terbit matahari dia tak bangun. Kat situlah. Inilah buku. Kita sedang mencontohkan dan anak cucu kita sedang merakamkan. Dia sedang tengok dan dia terutama kecil dia merakamkan dia mungkin tak faham apa kita buat. Tapi dia seperti kamera. Flash apa kita buat. Kita buka pintu, bismillah, tutup pintu, bismillah. Semua dia pandang tu. Okay? Semua dia pandang. Buat apa pun, bismillah. Pakai spek, bismillah. Tanggal spek, bismillah. Oh, macam tu. Okay? Action is more powerful than words. Okay? Aksi. Apa kita buat, practical, lebih power daripada kata-kata. Okay, nombor 2. Bulatkan nombor 2 tu. Sebab tulisan buku ni kecil. Apa yang nombor 2 terselak. Bulatkan tu nombor 2. Okay? Kalau pergi belajar, terbaik. Sebab kita ni dah macam sekolah dah kan. Ada pen sebok. Dalam pen sebok tu, ada pen biru, pen hitam, pen merah. Kan? Ada highlighter, ada, sebenarnya kat luar pula dalam kita. Sticky notes ke apa-apa je. Biar anak cucu kita tengok, wow, Wan ada beg sekolah. Wan ada pen sebok dah. Okay? Tak, bukannya nak kata apa Sebab bila belajar Al-Quran dan hadis, it is serious. Ni bukan santai-santai, ni bukan main-main. Okay? Bukti kita serius dengan Al-Quran. Ambil nota, tulis, simpan. Sebab kita tak mampu ingat semua. Nasib baik tak turun tangga. Kalau kelas kat tingkat atas, turun tangga sampai bawah, hilang dah semua. Balik tanya, mak belajar apa tadi mak? Sedap belajar hari ni. Sedap yang keluar. Apa benda ustazah cakap? Itulah zikir. Tapi kalau kita tulis, sekurang-kurangnya apa?
Boleh baca balik, boleh sampaikan. Okey? Boleh tengok. Allahu Akbar. Boleh? Dah bulatkan dah nombor 2? Bulatkan Okey. Zikir kepada Allah adalah sebaik-baik ucapan. Gariskan. Sebaik-baik ucapan dan yang paling dicintai oleh Allah. Gariskan. Paling dicintai oleh Allah. Kan? Sebaik-baik ucapan dan paling dicintai oleh Allah. Allahu Akbar. Firman Allah dalam surah Fatir ayat 10. Surah Fatir nombor berapa? 35. Saya dulu masa mula-mula mendekati Al-Quran, okay, bila saya pergi Bangi kan, saya suka tengok orang. Susah sebut je, pap, dia dah sampai dah. Pap, dia dah selak dah. Ya Allah, geramnya aku tengok dia tu pandai. Dia ingat nombor surah. Kita kena ada kehendak macam tu tau. Geram macam tu tak apa. Cemburu macam tu tak apa. Dengki macam tu tak apa. Ya Allah, bestnya dia hafal semua nombor. Langkah pertama, beli dulu indeks ni. Pesanan penaja. Siapa long ada indeks ni? Aku dah lah baru datang hari ni. Macam-macam pula kena beli. Kalau anak kita masuk sekolah, awal tahun macam-macam tak beli. Kejap lagi buku aktiviti, kejap lagi buku undang-undang sekolah, kejap lagi. Sekali hujung tahun tengok, bengkak je kan sebab apa? Bersih je buku aktiviti dia kan. Kita tak, kita beli, kita tulis gitu. Boleh? Beli dulu ni, senang nak hafal. Supaya kita ada kehendak ni. Ya Allah, aku teringinnya. Macam dia Tuhan hafal 114. Laju je dia sebut. Beli ni, balik hafal. Satu hari 2 ke, satu hari 1 ke. Kalau tak mula, sampai bila-bila pun tak akan habis. Betul? Kalau saya nanti bulan depan, tahun depan. Lepas tahun depan, depan tu ada. Bulan tu ada. Yang tak ada siapa? Kita. Jadi mula bila? Sekarang. Jangan nanti minggu depan, bulan depan. Depan tu ada, bulan pun ada. Kita yang dah tak ada esok. Rugi. Hafal Surah ke-35. Ayat 10. Okay. Highlight dekat Fatir ayat 10. Kalau boleh tuliskan dekat ujung tu. Tulis macam mana Tulis macam ni Sebab kita ada sahabat baru. Jadi kita tulis macam ni ya. Okay. Tulis macam ni. Alamak. Mana dia nak tulis? Okay. Keluar pula anak saya pun. Okey. Tulis macam ni Surah ke-35 ayat 10 muka surat 4 apa tadi? 435. Boleh? Ni sifir ambil dalil. Surah ni surah ayat yang ni muka surat. Jadinya kalau kita tak sempat nak ambil ataupun orang kata apa, mungkin ceramah tu cepat ke laju ke, sekurang-kurangnya kita ambil nombor dulu. Okey? Surah ke-35 Surah ke-35 ayat 10 macam ni Boleh? Kata macam ni ayat 10 muka surat 435. Sebab tu kalau siapa bonus lah siapa yang hafal 114 surah. Okey, jangan pula ada 115. Okey, 114 surah. Je. Muka 1000, 114 je. Okey. Okey, ayat 10 Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul izzah. Apa itu izzah? Kemuliaan. Asmaul husna
Al-Aziz. Jadinya kemuliaannya itu ialah izzah. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'u. Okey. Maksud, Allah berfirman bermaksud, sesiapa yang mahukan kemuliaan. Kita kalau baca Quran, okey. Okay. Kalau ayat Quran tu ada man. Apa maksud man? Barang siapa. Bila barang siapa, tak kira umur, tak kira warna kulit, okey? Semua sekali. Barang siapa, sesiapa sahaja. Bangsa dan sebagainya. So kita termasuk tak dalam ni? Termasuk. Walaupun kita Bani Melayu. Okey? Man kana yuridul izzah. Sesiapa saja, anyone yang mahukan kemuliaan, maka hendaklah dia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah, kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Jadi sebenarnya Allah nak beritahu apa ni? Kemuliaan milik siapa? Milik Allah. So kalau seseorang itu rasa dia mulia, sebenarnya kemuliaan yang dia ada itu adalah dari Allah. Tapi kadang-kadang sedihnya dia kata apa? Sebab saya memang keturunan pahlawan. Saya memang keturunan saya ada darah pahlawan dalam ni. Ingat, kemuliaan itu dari siapa? Sumbernya dari Allah. Okay? So, sebenarnya kita manusia suka tak dapat kemuliaan? Memang kita suka. Fitrah kita memang suka. Jadi Allah kata, sesiapa yang mahukan kemuliaan, yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Jami'ah, semuanya. Nak kemuliaan dari segi apa pun. Dari segi harta, dari segi pangkat, dari segi anak, dari segi semua segalanya. Kemuliaan itu daripada siapa? Sumber itu daripada siapa? Sebab Allah lah pemilik kemuliaan tu. So kita ada kemuliaan ke sebenarnya? Kita tak memiliki. Sebab tu Rabb tu adalah pencipta. Bila dia yang mencipta, confirm lah dia pemilik. Sebab dia yang pencipta. Dan Allah dah cipta, Allah tak tinggal kita, Allah aturkan kita. Itulah Rabb. Paling kurang 3 ni mesti ingat. Siapakah Rabb? Pencipta, pemilik, pengatur. Pengatur apa? Contohnya apa? Mengatur rezeki, mengatur hujan, lagi mengatur hidup, mengatur mati. Allahu Akbar. Okay? Subhanallah. Siapa yang menghendaki kemuliaan, siapa yang mahukan kemuliaan, dia berusaha dia nak mendapatkan kemuliaan dengan cara apa? Taat perintah Allah, kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Okay? Ingat kalau ada kemuliaan, kita ni ada kemuliaan, orang muliakan kita, atas sebab apa pun orang muliakan kita, ingat, kita dimuliakan sebab ia adalah pemberian dari Allah. So kalau kita ingat tu, insya-Allah kita tak riak, kita tak takabur, okey? Kita tak sombong. Subhanallah. Bila kita ingat kemuliaan yang kita ada sekarang ni daripada Allah, kita terus ingat yang aku dapat ni memang murni daripada Allah dan hak Allah, pemiliknya Allah, maka Allah boleh beri dan Allah boleh cabut. Allah boleh tarik kemuliaan tu. So bila kita ingat Allah Al-Aziz, dialah pemilik kemuliaan ni, kalau kita, barang siapa yang dapat kemuliaan di dunia ni, ingat, dia adalah daripada Allah. Bila daripada Allah, ia adalah kehendak Allah. Allah boleh beri, Allah boleh cabut, Allah boleh muliakan, Allah boleh hinakan seseorang tu. Allahu Akbar. Tapi dalam hal ni, kalaulah kita taat kepada Allah, kita dapat kemuliaan atas kesan amal soleh kita, atas kesan iman dan amal soleh kita, Allah bagikan kita kemuliaan, Allah naikkan darjat kita. Subhanallah, itulah kemuliaan yang sebenar, kemuliaan yang Allah redha. Bukan istidraj. Subhanallah.
Allahu Akbar. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Apa maksudnya tu? Ilaihi, kepadanya, iaitu kepada Allah, yas'adul kalimut thayyib. Naik, kalim ialah perkataan-perkataan baik. Dalam bahasa Arab, yas'adu ni, kat situ bahasa Melayu naik je kan? Kalau bahasa Arab dia adalah mendaki seperti mendaki bukit. Jadi dia adalah dalam bentuk yang susah, sukar, ambil masa yang lama. Okay? Subhanallah. Jadinya untuk kita meraih semua ni, ia adalah satu proses. Ia adalah satu proses. Jangan, saya tak kata mustahil kalau Allah izinkan. Tapi sungguh, kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan Al-Quran, dia adalah satu perjalanan. Dia adalah journey. Dia bukan hari ni kita datang, belajar, balik, terus kita macam dah faham semua. Tak. Kadang-kadang ayat yang sama, kita pula buka ceramah ke YouTube ke 10 asatizah yang berbeza, ayat yang sama, kita akan dapat setiap orang tu berbeza-beza dia punya penerangan. Sebab ilmu Allah tu, ya Allah, ya Tuhan tu. Okay? Subhanallah, Allahu Akbar. Makanya, memang sukar sebenarnya. Memang susah. Tapi jangan putus asa, jangan berhenti. Okay? Jangan sekali-kali berhenti. Kemanisan kita faham Quran tu, dia memerlukan proses. Sangat panjang dan sangat lama. Asalkan kita tidak berhenti, asalkan kita tidak putus asa, asalkan tidak santai-santai. Dengan harapan untuk istiqamah. Mati ketika menuntut ilmu. Mati dalam perjalanan menuntut ilmu. Mati depan Quran. Allahu Akbar. Okay, mudah-mudahan. So, kita kena biasakan aktiviti ni. Allahu Akbar. Subhanallah. So, kita nak kemuliaan. Kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang Allah redha ialah kemuliaan Al-Quran. Iaitu dengan memahami, seterusnya mengamalkan, seterusnya mengajarkan Al-Quran. Itu adalah kemuliaan yang hakiki. InsyaAllah, amin, amin, amin. Allahumma ja'alna minhum. Okay, subhanallah. Makanya, kita semua ni nak izah tak ni? Kita semua nak kan? Kita semualah orang yang yuridul izzah. Okay? Semua yang mengendaki kemuliaan Allah itu, falillahil izzatu jami'ah, dalam semua, setiap segi, setiap sisi kita nak kemuliaan dari sisi Allah. Okay? Ingat, dia bukan dengan cakap je. Dia bukan dengan sekadar ucapan je. Kalau betul nak kemuliaan yang hakiki, kemuliaan Al-Quran daripada Allah, apa kita kena buat? Okay? Kita dah belajar nama Allah At-Tayyib. Apa itu kalimat Tayyib? Apakah kalimat Tayyibah? La ilaha illallah. Kalimat Tauhid kita adalah kalimat Tayyib. Apa dia? La ilaha illallah. Maka kat sini kalimat Tayyib ni kata ulama ialah Tauhid. Kalimat Tauhid. Kalimat Tauhid ni. Kalimat Tayyib ni kalimat Tauhid. Iaitu La ilaha illallah. Jadi barang siapa yang nak kemuliaan daripada Allah, apakah syarat utamanya? So sebenarnya bila kita nak izzah, kemuliaan daripada Allah, Allah kata barang siapa yang nak, Allah terus bagi cara. Ini cara Ini cara. Okay, ni cara. Apa cara nak dapat kemuliaan Allah? Ialah dengan iman. Iaitu tauhidullah. Apa itu tauhid? Mengesakan Allah. Tidak langsung mensyirikkan Allah. Sebab itu dalam kalimah tauhid kita kan, La ilaha illallah wahdah. Apa tu wahdah? Apa itu wahdah? Apa makna wahdahu? Satu-satu. La syarikalah. Lahul mulk. Milikmu lah segala kerajaan. Walahul hamd.
dan milikmu lah segala puji. Lagi? Wa ala kulli syai'in qadir. Dan atas segala sesuatu, engkaulah yang maha berkuasa. Okay? So, kalimah thayyib jadi syarat untuk dapat izzah, kemuliaan dari Allah. Caranya yang pertama, jaga iman kita. Jaga tauhid kita, luruskan tauhid kita. Okay? Jangan bercabang. Jangan ada sebarang sekutu kepada Allah. Sebab tu riak adalah syirik kecil. Sebab bila memang kita buat baik nak mengharap pahala daripada Allah. But at the same time, kita nak mengharap pujian daripada manusia. Bila kita mengharap pujian daripada manusia, maknanya kita dah pairingkan Allah dengan manusia. So, tak boleh. Syirik kecil tu. Subhanallah. Kenapa kita tak boleh harap pujian manusia? Kenapa? Kenapa mengharap pujian manusia riak tu ialah syirik kecil? Kita diciptakan Allah, betul? Manusia tu pun diciptakan Allah. So, adakah patut kita nak minta pujian daripada dia? Sedangkan dia pun diciptakan. Yang kita nak minta pujian, nak minta pahala, minta redha hanyalah satu-satunya, iaitu dari yang mencipta. Yang menciptakan. Faham? Kenapa kita tak boleh minta pada pokok ke, uskun ke? Apa tu uskun? Ustaz dukun. Dia pakai kopiah aja semua bagi ustaz. Padahal mentera-mentera je, bukan pakai Quran pun. Okay? Subhanallah. Boleh? Faham? Jaga betul-betul tauhid kita. Bila kita betul-betul, sebab tu dia kata tak sempat macam mana pun zikir pagi, jangan tak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala-galanya termasuk syurga neraka, langit bumi diciptakan kerana kalimah ini. So siapa kita sampai tak nak zikir kalimah tu? So siapa nak izzah daripada Allah, mesti jaga iman, jaga tauhid. Hanya mengesahkan Allah sahaja. Ini cara dia. Tu yang pertama. So nak je. Cukup? Cukup. Kalau tanya, semua orang nak. Betul tak? Kemuliaan daripada Allah. Siapa tak nak? Gila tak nak? Orang gila pun nak, kan? Okay? So kalau nak, Allah tengah ajar kita ni. Kita pun kalau cakap dengan anak kita pun macam tu, kan? Kalau nak, kamu kena begini. So Allah bagi cara. So kalau nak, maka jaga ataupun kalau kita dalam kelas kita hari ni kan kita tengah belajar zikir pagi petang, kan? Okay? Maka nampak kat situ pun ada yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan. Okay? Kalau ditimbanglah seluruh bumi ni dengan la ilaha illallah, mana lebih berat? Mana lebih berat? La ilaha illallah. Okay? So jaga iman. Cukup jaga iman. Cukup. Datang lagi iaitu wal amalu salih. So jaga iman. Memang lepas iman selalunya diikuti dengan amal soleh. Maknanya iman sahaja cukup? Tak cukup. Dia perlu dibuktikan sebab iman tu intikadnya dekat hati, tak nampak. Dia perlu dizahirkan, dibuktikan dengan sami'na wa ata'na, segala perintah dan larangan Allah. Dia mesti diikuti dengan amal soleh. Okay? So kalau betul nak kemuliaan dari sisi Allah, makanya jaga tauhid kita diikuti dengan amal soleh. Maka yang tadi kata yasmadu tadi ni. Yasmadu tadi apa tadi? Mendaki, kan? Mendaki susah ke senang? Susah. Ni mendaki susah. Maka bila kita jaga iman atau beramal soleh, dia akan speed. Yang tadi susah, yang ambil masa tu, dia diangkatkan dengan cepat. Yarfa'u.
Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik yang menegaskan iman itu untuk dimasukkan ke dalam kebebasan, dan amal yang soleh pula diangkatnya naik sebagai amal yang makbul yang memberi kemuliaan kepada yang tak nampak dah. Kepada yang apa je? Sebab ni picture tak boleh nak scroll. Scroll. Yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya. Okey. Subhanallah. Jadinya, kalau kita nak dapat kemuliaan pada Allah, okey, jaga tauhid kita, kalimah thayyib kita, la ilaha illallah, jangan melakukan sebarang kesyirikan, kecil ke besar ke, semua tak. Kita sangat-sangat jaga tauhid kita. Okey, wal amal soleh diikuti dengan amal soleh. Subhanallah. Bukan kita cakap je, kita sekali beramal. Okey. Ingat kalau sekadar beriman tapi tak beramal pun tak ada faedah, atau dia beramal banyak gila. Okey. Solat memang jaga. Zikir beribu-ribu. Ada duit je pergi umrah. Tapi kalau ada berlaku kesyirikan, semuanya sia-sia. Tak ada faedah. Ataupun dia ngaku beriman tapi dia tak nak beramal, pun sia-sia. Dia mesti pairing sekali jalan. Sebab tak cukup syarat. Apa syarat tadi nak dapat izzah? Tauhid dan amal soleh. Iman dan amal soleh. So dia saling berkaitan Yarfa'u. Maka kalau kita jaga dua ni, segala catatan amal kita tu akan naik ke atas. Okey? Akan dikira sebagai amalan yang makbul, yang Allah terima. Allahu Akbar. Ingat kalau amal kita banyak, tapi rupanya amalan itu bid'ah, maka ia adalah sia-sia. Kenapa nanti seseorang itu menyesal? Dia amalan banyak, dia sangka amalannya banyak, tapi rupanya sia-sia. Sebab apa? Sebab dia jahil ilmu. Dia tak pergi mengaji Quran, tak pergi mengaji hadis. So, kemuliaan yang sebenar hanyalah daripada Allah. Dan kalau benar kita nak kemuliaan yang hakiki itu yang Allah redha, maknanya apa kena buat? Beriman dan beramal soleh. Dan kita tak mampu nak beriman dan beramal soleh tanpa ilmu yang sahih. Okey. So, sabda Nabi dekat buku kita juga kat bawah tu. Ucapan yang paling baik itu ada 4. Tidak ada masalah dengan apa saja kamu mulainya. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Okey. Hadis riwayat Muslim nombor 2695. Okey, yang ketiga. Bulatkan nombor 3 tu. Dekat nombor 3 tu bulatkan. Okey. Berzikir kepada Allah adalah penyebab terhapusnya dosa-dosa. Gariskan, penyebab terhapusnya dosa-dosa. Dan mendapat keampunan Allah. Gariskan, mendapat keampunan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Okey. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. So, ni dalil dia. Surah Al-Ahzab, surah ke berapa tadi? Kita dah tengok tadi surah Al-Ahzab. Surah ke-33. So, buat 33.35. Tak tengok muka surat lagi tak apa. Yang penting tulis kat bawah tu. Nanti balik boleh buat homework, tulis muka surat dia. Okay? So, nanti kalau anak cucu kita dapat buku kita ni, siapa yang bertuah yang dapat buku nota kita ni, okay, semua dah siap. Muka surat pun kita dah carikan. Okay? Sabda Nabi SAW, sesiapa yang menyebut subhanallah bihamdihi, maha suci Allah dengan segala pujian baginya. Ada tak dah zikir bagi petang?
Ada kan? Subhanallah wa bihamdihi. 100 kali. Dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang kecil walau sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Dosa kita sikit ke banyak? Kalau saya tanyalah, dosa kita, siapa kat sini dosa dia sikit? Nescaya tak ada yang angkat tangan, betul? Tapi kalau tanya juga, siapa nak masuk syurga? Confirm semua angkat tangan, betul? So, tally tak tu? Sedar dosa banyak, tapi nak masuk syurga. Tapi Rasulullah mengajarkan kita, bila kita zikir subhanallahi wa bihamdihi, bukan dengan lisannya, sekali dengan hati, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang kecil walau sebanyak buih di lautan. Siapa pernah kira buih kat laut? So, betapa banyaknya. Betapa banyaknya dosa tetapi akan diampunkan. Subhanallah. Nombor 4. Bulatkan kat nombor 4 tu. Yang hadis tadi tu gariskan subhanallahi wa bihamdihi. Gariskan subhanallahi wa bihamdihi. Nak sambung ke nak tanggung minggu depan? Dah pukul 11. Sebab kami pun cuba juga nak habiskan pukul 11 setiap kelas. Kalau lebih sikit. Sebab apa? Lepas ni kita ada kelas mengaji, kita ada kelas lagi selepas ni, insyaAllah. Dan saya tahu kita semua ni dah senja gila, duduk lama-lama sakit pinggang kan. Tengok laptop, tengok handphone, tengok TV lama-lama, mata dah berair kan. Kita ni banyak kekangan. Tapi Alhamdulillah rezeki Allah bagi dekat kita pagi ni. Kalaulah tak berada di sini di depan Quran ataupun berada di online, Alhamdulillah. Rasanya kita buat apa sekarang ni? Rasanya tengah buat apa sekarang ni? 2 jam tadi tu kita buat apa tu? Sila pula tidur balik kan? Okay. Allahu Akbar. Subhanallah. So mudah-mudahan kita berhenti dekat nombor 4 Kita sambung nanti nombor 4 insyaAllah. Belajar ni proses jangan ajulah, jangan tergesa-gesa. Okay. Aku liqauli hadza wa sallallahu wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.